Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Kala malana illa antana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan ke puan pengerusi acara Hamdan, Ketua Polis Daerah Jasin, kepada ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ketua unit, ketua-ketua bahagian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama, ini adalah PBT yang kedua dalam tempoh pergi raya Iskandar Puteri. Hari ini Majlis Perbandaran Jasin. Cuma hari ini kan kita tanggungjawab insan kan. Tanggungjawab insan, jadi tanggungjawab kita ni lah sebagai manusia. Kita semua tahu tanggungjawab kita kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kan kepada Allah Taala. Jadi faham tak tu? Faham kan? Jadi sekianlah ceramah untuk ini. Macam tu ya, dia tak susah dah. Dia bila faham senang. Tapi pun paling memerlukan kekuatan. Ada sebab lah tu dia dipilih tu kan. Bukan kaleng-kaleng lah kayaknya puan Datin Safiah kita ni kan. Dia adalah nilai-nilai yang tertentu. Dan sebenarnya menjaga PBT ni saya selalu beritahu, kita jangan anggap kita ni kaki tangan kerajaan. No, kita kena anggap kita jaga satu company, satu syarikat. Sebab kita bergantung pada kewangan kita sendiri. Kita menguruskan pendapatan kita sendiri. Semua staf kena ingat macam tu. Sebab apa? Kalaulah kita kena andai macam ni je. Katalah masyarakat, rakyat Jasin ni, dia berhenti bayar cukai. Semua kita boleh cek dulu. Mana berapa FD kita ada. Berapa pendapatan. Korang jangan bila mesyuarat bajet, tapi hasil tak seberapa. Aku punya ketua daripada tengah hari sampai ke semua gila nak bercakap kan macam tu. Iya, ni cakap betul. Lagi satu, dalam mesyuarat, setiap kali mesyuarat penuh, Datin, wajibkan 2 ahli majlis bentangkan paper. Apa benda je nak baik kat kawasan dia. Baik macam tu. Tak adalah dia dalam perjalanan pun dia tengok lampu mana tak menyalur, sibuk nak cakap dalam mesyuarat. Kan? Jadi macam tu. Kan? Lepas tu, kita orang ni dulu lain. Memang manyang kena marah ya. Manyang kena marah berapa? Yang bagusnya Datuk dia dalam mesyuarat yang membabi luar, dia backing cakap staf apa?
Orang sampai duduk majlis dengan orang ramai. Tu kena ingat. Tata cara tak kurang 100 cara saya sentuh. Maknanya nak bagi hint kena panggil lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, tentang tanggungjawab kita sebagai perkataan integer iaitu kekukuhan struktur bangunan sebenarnya. Jadi maknanya bangunan bila kita nak bina, kita tak boleh kompromi. Satu batang tiang pun jangan kompromi. Memang betul bangunan tu akan tertegak, tapi bangunan yang tanya sebagai kejujuran ke Tuhan. Jadi makna kata sikap kita ni penting. Jadi kita kena bezakan. Kata apa? Pun hidup akal. Kita ni manusia diselaraskan. Kita tu sebab kalau nak berjaya dalam hidup ni tu kita kena faham. Kenapa Tuan Mispani pun ada hari ni? Sebab nak menggambarkan betapa sokongan dia kepada dalam aspek bila nampak je polis satu kepala itu. Disiplin. Quran. Kita akan nampak kan. Lagi tengok, bolong-bolong duit saman speed trap. Kan? Nah, sampai dah habis tempoh. Sudah saya terlupa. Tuan, nanti masuk dalam maka selalu sebut the beauty but the journey. Wah, lain macam punya. Keindahannya kita anak waktu mak dulu tak dapat macam ni, susah dulu macam ni. Pengalaman kita kongsikan apa yang kita jadi hari ni. Tak ada Datin Sapiah cerita. Sekarang
Contoh lagi lah. Datin sampai sekarang jauh masuk asrama. Ditandatangani. Kau tak habis kan? Baik kau berhenti je terus, banyak cerita. Nak ni cakap betul, yang selalu negatif kita keluarkan. Kan? Komitmen kena ada. Kemudian yang ketiga apa? Fokus. Kena fokus pada kerja kita, buat kerja sungguh-sungguh, buat betul-betul. Kan? Kemudian yang keempat, itu yang saya cakap dengan Tuan Miss Pani itu sebagai kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kita kena kan? Pakai kasut sebelah lain pula beli dua kasut. Maknanya kena disiplin. Pakaian ni macam mana? Kena bersih, kena elok, semua kena jaga. Disiplin. Dan yang kelima, kena ada yang disebut sebagai kebertempatan. Dia sebut sebagai konsisten. Ada pun tiba tak ada. Tak salah. Yang duduk dalam dewan ni semua pernah melalui proses-proses tertentu, termasuklah Samsul Debat. Saya dulu pun tak nak terfikirkan jadi penceramah macam ni. Dulu memang saya berceramah. Waktu saya bekerja dulu pun, saya bukan pergi part-time, suka-suka je. Makin lama makin banyak pula ceramah. Makin lama makin banyak. Sudahnya aku pun tak tahu mana satu part-time. Pengarah undang part-time ke? Jadi kenalah decide. Berhentilah tuan-tuan. Berhenti. Jadi Alhamdulillah dapat juga jumpa dengan kita semua. Ni rezeki. Kan? Ramai-ramai kan senang nak datang sini kan. Dewan pun lipat kajang nama. Pueh pula. Lain macam kan. Tadi kasut punya dahsyat. Punyalah Melaka kan. Aku nak buka kasut tadi naik tangga pentas tadi. Lain macam tangga Melaka. Dan apa pun ini langkah kita nak berjaya. Integriti kita kena jaga. Tanggungjawab kita sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli keluarga, kita kena jaga. Itu sebabnya dalam kehidupan buat baik kita berada walau apa juga keadaannya. Bukannya baik YDP ada elok. YDP hari ni weh 3 hari buat signal macam tu. Lepas tu saya sound. Alah tak payahlah jin sangat. Alah jom minum. Kan? Pengarahan undang ada tak sini? Dia takut aku balun dia lah tu. Tak adalah. Dia cuti tak apalah. Kita salam kat dia. Tak, pengarah ni pula. Masa saya jadi pengarahan undang ni Tuan Musbani. Tak tahu kenapa. Bila saya minum dulu. Bila time break saya pergi minum kan. Mesti jumpa budak penguasa. Tak tahu pasal. Tompek minum tu mesti budak penguasa tu. Budak pun naik poning. Macam mana dia boleh tahu kita minum sini? Bukan saya tahu. Kan? Allah Ta'ala bagi gift lah tu. Kan? Ke mana tompek lubuk kau duduk, mana kau menyuruk, mana jumpa. Ada sekali tu saya pergi minum, satu van duduk situ. Dan bila saya masuk tu, Assalamualaikum. Tuan. dah sudah. Hai ponoh ni. Dah sudah apa? Kan, kalau kau jujur, taruhkan minum sebab kau memang baru nak minum. Faham saya tu. Yang takut ni pasal minum pada pagi minum.
Saya bagi apa ni, tak apa saya belanja. Memang saya takkan masuk kedai itu. Kuasa ingat keperangan saya masuk sekarang adalah bila budak-budak puak kuasa, kau uruskan lesen orang. Kau jangan buat perangai. Walaupun hantar orang kau suruh dia hantar, apa masalah kau? Kau tak boleh hantar sendiri ke? Cakap dengan peniaga tu. Orang mungkin kau boleh cakap, saya bukannya ambil apa-apa pun. Kau boleh cakap, tapi masyarakat takkan cakap macam tu. Ke meja dia tiba dah elok dia susun. Macam tu je. Sebab jangan. Banyak lagi cara lain. Lagi satu lagi roket-roket nak raya Cina ni kan. Kan? Ada pula bos-bos, ada pula staff-staff. Dia lah tanya Cina tu. Tak ada ke limau tahun ni? Kau apa masalah kau? Kampung kau kau tak makan limau tu je. Betul Ratin. Tapi jalan kan. Tanya Tuan Misbani. Tapi jalan melamak limau tu tak laku. Kau boleh minta pula. Punya taruh level maruah gitu. Jangan. Kan? Bolehlah sendiri limau tu. Apa taruh mana? Itu hari jadi. Hari lahir kan. Punya nak jaga lah ni prinsip ni kan. Nak jaga prinsip integriti ni. Bila hari lahir staf majlis. Kan ada dapat hadiah kan. Jom, staf majlis. Hari lahir kan. You ada payung. Sen mana payung? Kacau kau ni. Biar betik. Dulu masa saya ni kan, saya dulu. Jadi apa yang saya nak maklum kan? Afzal, kena jaga sikit. Macam-macam. Benda lu sebentar. Oh ya ke? Okey, alright. Ni terpadam pula. Ayo. Okey. Okey, kita mula balik semula. Macam tak masuk kita masa birthday tu dia sebutlah hari ini majlis mengucapkan selamat hari lahir kepada saudara Syamsul Amri bin Ismail, semoga panjang umur dan rezeki. Sampai hamper. Memang betul tu majlis bagi. Tapi budak penguasa ramai naik motor. Bila budak penguasa dapat hadiah hari jadi dia naik motor bawa hamper balik je. Kau tengok punya taruk rasuah kata. Orang luar punya bahasa. Jadi sudah kita pun tukar. Kita bagi apa tau Datin? Kita cadangkan bagi voucher. Bagi voucher membeli belah. Macam Giant ke, kat pasar raya yang ni ke, belilah. Bagilah tak lah banyak dalam RM50 100 lah. Jadi dia dengan family, nah, birthday abang ni pak, beli dengan bini pergi beli barang. Lapeh ke beg gigi. Kan? Beg gigi ke apa ke, shampoo ke apa ke, boreh. Betul tak? Ni contohlah kan. Daripada bagi payung kan. Payung. Ada tak adalah. Saya bukan kutuk dah, tapi bagus sebenarnya kan. Musim-musim hujan, banjir ni elok lah kan. Berapa tahun dah dapat payung? Juga. Oh, tukar jenis payung lah. Oh, barang lain lah. Macam tu tak apa. Tahun depan lain pula barang dia. Okey. Macam tu bagus. Tapi betul lah. Maknanya yang sesuai dengan kegunaan lah. Ya. Jadi, makna kata kalau kita tengok keadaan integriti itu dikatakan integriti itu adalah bila contoh macam kita dalam keadaan bersendirian kan. Kita bawa kereta, tiba-tiba tengah malam ni tiba-tiba lampu merah. Kereta lain tak ada. Kamera pun tak ada. Apa lagi? Apa dah? Jalan nak? Tak ada jalannya. Terutama perempuan. Kau ingat perempuan nak jalan? Kau horn lah. Tak ada. Integriti. Dia bukan berani tu lah. Nampak itu. Iya. Orang perempuan dia tak dijaga-jaga. Nak pula yang dipetua. Lagilah. Mana? Tak. Itu maksud integriti sebenarnya. Walaupun tak ada orang, dia tetap akan patuh peraturan. Nampak tak? Merah lah. Jangan. Itu lain kuning. Jangan berhenti kat sini. Walaupun tak ada orang. Saya pergi ke Melbourne. Mak cerita. Bukan Melaka, Melbourne. Saya pergi Melbourne dengan mak saya.
Saya dah sampai hari pertama, hari kedua tu mak saya dengan isteri saya sampai untuk ceramah kat sana. Wife saya dia kerja, jadi dia sampai lambat sikit. Bila dia sampai, hotel yang kami duduk tu dekat dengan pasar raya. Nak pergi tengok lah sayur-sayur fresh, barang-barang kat situ. Dia pun masa nak melintas jalan tu, dia tengok kereta banyak. Lepas tu kereta tu berhenti. Tengok kereta tu tunggu apa? Kita kan dekat kawasan tu, dia tunggu kereta tu jalan. Tak, kereta tu berhenti, berpanjang betul. Dia tunggu apa? Dia tunggu mak saya dengan isteri saya melintas. Dan yang paling best tu, dia tak ada horn pun. Tin-tin. Janganlah copek, tak ada. Tak ada. Cuba kalau Kak Jasin macam tu. Kita ada macam ni lah, menyambung nyawa, main macam main galah panjang lah. Kan? Lepas tak ni, sampai tak, kan. Ni cerita betul. Lepas tu ada seorang Tuan Haji Surani. Tuan Haji Surani dia Singaporean, dah lama duduk sana. Dia bawa kereta kan, dia kata kan, Ustaz tengok saya saja je overtake lah, tengok. Faham? Kalau dekat Malaysia dah lama nak horn, tin. Bila masuk kiri, lepas tu dia slow kan, tak ada siapa horn pun, semua bagi signal lalih. Tak ada langsung bunyi horn, tin, tak ada. Ya, kita memang dah biasa kan, meninggalkan Dewan MPJ Lipat Kajang pun kau horn, tin. Mana kita memang dah biasa macam tu. Komunikasi kita memang dengan horn, tak macam mana kan. Betul tak nak ceritakan? Orang kata Civic ni kan, macam contoh tengok bola di Anfield, Liverpool kan, yang kan penyokong MU, sorry lah. Tak, apa yang saya nak bagi tahu, di Anfield penyokong kan tak ada, dia kan penyokong dia tak ada pagar. Tak ada pun yang, mungkin adalah 1-2 kes, tapi kebanyakannya dia disiplin berdiri kat tempat dia. Dan bila dia berdiri tu kan, dia kan ada tempat penyokong sana, penyokong belah sini kan. Bayangkan setiap kali bola, kalau bola tu pergi ke sebelah sana, maka orang belah sana automatik duduk. Sebab dia takut orang belah sana tak nampak. Bayangkan tau. Dan bila bola tu sampai belah sini, orang belah sini pula duduk belah sini. Macam itulah tingginya civic dia orang. Dan benda ni lah yang membentuk satu nilai yang disebut sebagai integriti. Faham Makna nak tunjuk kalau kat kita tak dapat macam kita, woi duduklah, kita marah orang. Itu kita. Jadi kita sebenarnya kalau keadaan kita buat baik, walau di mana juga keadaan kita, maka kita sedang membicarakan satu prinsip dalam Islam, iaitu prinsip ihsan. Prinsip ihsan ni apa? Prinsip ihsan ni adalah kita membuat apa juga perkara ni, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu ihsan. Tak kira lah datuk yang di Petua Datin, yang di Petua kita ada ke tak ada, kita tetap kerja macam biasa. Kita tetap fikir ini kerja amanah yang aku kena selesaikan. Tak kira lah bos ada ke tak ada. Tak kira lah keadaan tu semua orang tengah tak kerja, kita tetap akan bekerja. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, janganlah kalian menjadi pak turut. Bila orang buat baik, kalian buat baik. Orang buat jahat, kalian buat jahat. Akan tetapi, tetapkanlah pendirian kalian. Bila orang buat baik, kalian buat baik. Bila orang buat jahat, tetaplah kalian berbuat baik. Jangan kita ikut gagam orang. Jangan ikut gagam orang. Yang poning-poning ni jangan ikut. Kawan kita yang malih-malih tu, yang tak bekerja tu, biarlah. Bukan senang kan? Bukan senang. Tapi itulah cabaran kita dalam bekerja. Jadi makna kata kita tetapkan pendirian kita, tetap buat kebaikan-kebaikan. Antara tanda orang yang beriman, yang pertama takut kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan segala larangan Allah. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Makna tetap buat baik. Ceritanya buat baik tu sebab dalam hidup jangan kerja nak jadi kaya. Sebab kalau nak jadi kaya, jangan risau, akan ada orang lagi kaya daripada kita. Dan kepada siapa yang kerja PBT, jangan sibuk nak jadi kaya. Kalau ada rezeki kaya, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak jadi kaya, jangan apa. Ini bukan profession yang sesuai untuk mencipta kekayaan. Saya beritahu tuan-tuan. Kalau kau nak kaya, kau berhenti, pergi berniaga. Buatlah apa yang kau nak buat. Tapi bukannya dengan jawatan yang kau ada. Itu sebab waktu saya berceramah dulu, saya tak nak cerita saya pengarah undang-undang. Setahun lebih, waktu mula-mula nama Samsul Debat naik, ramai yang tak tahu saya pengarah undang-undang dan penguasaan. Ramai yang tak tahu. Saya tak pernah guna nama saya sebagai pengarah undang-undang di Majlis Pembenaran Nilai ke, di Seremban ke, tak pernah pakai. Kan?
Tapi pada ketika itu saya pakai nama NGO saya, Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Sebab saya tak nak orang call pejabat nak panggil saya ceramah menerusi talian pejabat. Saya tak suka. Nak panggil ceramah, call PA. Tu dia. Jadi jangan ganggu. Sebab tu tugas hakiki. Macam tu sekali. Nak kena jaga. Saya waktu berceramah tu, itulah punca je. Bila saya berceramah tu, ada satu tempat surau puncak Setiawangsa KL, tempat orang have-have lah ni, tempat orang kaya. Dan panggil saya ceramah. Kan? Dia dah terlupa nama saya. Siapa tak nama budak tu? Samsul apa tak? Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Itulah mulanya nama Syamsul Debat. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan bahawa nama saya ni Syamsul Al-Debati. Kan? Melakik nama tu. Sampai ke sudah. Mula saya tak suka gak, tapi tengok dah ramai panggil kan. Macam tu lah. Tapi ada gak yang tak kenal tu. Itu masa isi minyak sekali tu, dia tahan. Saya tengah isi minyak tu. Pelakon kan. Saya kata, bukan. Saya kata, sudahlah, pakai emas pun kita kenal lah. Dia kata. Saya kata, tak. Dia kata, ya, tak salah. Kata. Saya pun buka emas saya. Iyalah ni, ya, kenal. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Saya kata, bukan. Saya kata, bukan. Saya kata, dogil betul budak tu. Tapi bukan saya cakap, dia cakap. Macam tu lah. Tapi saya, biarlah suka hati dia. Saya harap Fazura tak confuse lah. Kan? Adalah saja ya, kan? Jadi sebenarnya itulah dia. Macam saya kata tadi kan, kita bekerja ni kerja je elok-elok. Sebab kita kena faham ya. Rezeki ni kena faham. Rezeki tidak semestinya kaya. Itu dia. Berapa ramai orang yang kaya, dia rindukan saat dia boleh bersenang-senang duduk-duduk dengan family dia. Ramai orang kaya, tapi sibuk lagi hidup. Korang jangan cakap best kan jadi Chan Serban kan, kejap sini, kejap sana, kejap sini, kejap sana. Pagi ni Jasin, tengah hari kan balik Somban, malam kan Rawang Beruntung. Esok pagi Sunway, malam esok dekat Jempol, lepas tu lusa Terengganu ke Masik. Memang macam tu. Orang cakap best kan jadi macam dia. Tak ada yang best ada. Elok duduk MPJ lagi. Iya, relax ya kan. Kau macam sekarang kan happy duduk kat dewan. Mana tak payah kerja. Dengar ceramah tiba-tiba datang hari kan. Mana semua jemaat habis kita kan. Tak ada lah. Maksudnya kita ni ada tanggungjawab kita. Tapi tak sah nak sibuk nak jadi orang lain. Tak sah. Bonek. Anak saya 3 dialog dia. Yang pertama, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah tu. Mustahak kat dia hantar pergi sekolah tu. Tanyalah orang. Tanyalah Tuan Miss Pani tu. Macam baru semalam hantar anak pergi sekolah. Sekarang anak dah besar-besar. Rindu pula saat hantar anak pergi sekolah. Kan? Yang ayat yang kedua, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi pasar malam. Abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Rupanya kita ni, penyawat awam ni, nak nampak hebat kat mata anak pasar malam. Pergi pasar malam, nak beli apa? Ambil. Mak, pasar malam bolehlah kau baik macam tu. Cuba pasar raya, kau tak paning, bolehlah. Cuba buat kat apa? Buat dekat Hang Tuah Mall apa? Mak paning tuan-tuan. Jangan main-main barang berdongung main-main. Kan? Iya. Dan yang ketiga ayat yang paling tak boleh lupa nak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Kau bayang tu? Tahu tu kau dalam YouTube boleh tengok. Dia nak menyindir. Susah nak jumpa abah. Betul. Kadang-kadang balik rumah kan. Itu sebab orang bila kita sibuk-sibuk balik rumah, kita bagi salam 3 kali ni, kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin sampai ke 1 pagi, 2 pagi. Lepas tu bila masuk dalam, jangan tahu masuk bilik je. Pergi bilik anak dulu, tinjau. Allahu Akbar. Dah lama ni kan kadang-kadang tak perasan. Tengok anak-anak tiba-tiba dah besar. Tiba-tiba dah besar. Masa bila lah kau besar? Masuk bilik sendiri, kau pernah besar. Masa bila kau besar? Macam ni lah tidur. Masa bila? Mana pula aku nak tidur? Melantang tidur kan? Macam tu lah. Tapi sebenarnya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita jangan sibuk. Kadang-kadang kita jadi tak bahagia ni sebab apa?
Kita jadi tak bahagia sebab kita sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Berapa ramai staf Majlis Perbandaran Jasim yang pernah dibuang kerja disebabkan kesalahan tata tertib dan akhirnya menyesal sebab tak ada siapa nak ambil dia dah. Ada seorang staf yang ditipu, yang dia menipu kelulusan pelan, kena buang. Kena buang jabatan bangunan, kena buang. Dulu ada overtime yang tinggi, ada apa, ada pendapatan, adalah pendapatan. Kepakaran itu kita memang perlukan, tapi sebab menipu, tiru tanda tangan yang dipetua untuk kelulusan plan, akhirnya kena buang. Pergi majlis daerah pun mula dapat kerja. Sebab dia tak maklumkan dia pernah kerja dekat majlis. Lalah orang dapat tahu, kena panggil, buang. Mana nak kerja, cakap. Itu sebabnya, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu ada 4. Pertama, dengan lidah, alhamdulillah. Kedua, dengan hati, mengakui siapa bagi nikmat, Allah bagi. Ketiga, perangai kita kena elok. Tindak tanduk, perangai, tingkah laku kena elok. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu merosakkan nikmat. Kau tipu dalam bekerja, kau tipu punch card, kau tipu klaim. Mana keberkatan dalam hidup kita? Cuba cakap. Klaimlah apa yang hak kita. Kenapa klaim yang bukan hak kita? Kau tak kerja, kau klaim overtime. Ada. Pengak kuasa balik daripada apa? Dia kata dia overtime. Kawan dia tolong masukkan nama dia. Dia tak overtime. Mungkin atas dunia boleh lepas, tapi apa berlaku pada hidup kita? Kita bagi makan dekat anak bini kita makanan macam tu. Kita bagi dekat suami kita, bagi dekat ahli keluarga kita, mak kita bagi makan, mengalir dalam darah mereka duit yang haram. Itu persoalan. Memang betul kita makan gaji. Tapi persoalan yang kita kena tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang masuk dalam akaun kita setiap bulan? Itu soalan kena tanya. Itu sebab bukan senang ya. Saya fikir nak berhenti ke tidak, nak berhenti ke tidak. Dah selesa bekerja. Pengak kuasa 80 orang. Masa itulah. Lepas tu membantu takbir 8 orang, bailiff 10 orang. PA ada 2 orang, seorang India, seorang Melayu. Kan, bila masuk pejabat tu bertabik lah. Pagi-pagi bagilah. Bagi nasihat-nasihat sikit dekat dalam ni. Dekat dalam masa berkawat tu. Bagi. Tapi saya kena buat keputusan. Sebab kita kena pilih. Kita nak hidup berintegriti. Kena pilih. Permintaan banyak. So bincang-bincang. Tanya mak rasa macam mana? Pulang kat kau lah. Mana kau rasa? Lo kau buat. Jadi saya pun ambil keputusan. Masa tu saya cuti tanpa gaji hampir setahun. Tak sampai setahun, Datuk dah panggil, Samsul balik lah, poning ke belum? Banyak hal undang-undang ni, kau balik. Langsung pendekkan cuti. Tak sampai setahun, 8 bulan dah balik ke pejabat. Ya. Lepas tu, bila dah kerja tu, saya buat macam mana? Setiap hari kerja, ceramah malam, Isnin Berjumaat tu malam, Sabtu Ahad ceramah. Sudah tak jadi orang. Contoh, mata bagi masuk pejabat. Yang best tu, lepas tahun tu, ahli majlis kan, ada yang ada yang ketua-ketua jabatan yang daripada departmen daripada Jabatan Pengenalan Saliran lah, daripada dia orang tak perasan. Macam Samsul debat dah tu perkara undang tu, dia kata. Dia tanya. Sudah saya kata tak boleh ni. Aku kena decide. So, saya decide buat full time. Saya buka konsultan. Belum buka konsultan, saya boleh lantik cari mana orang kampung saya yang tak ada kerja bagi kerja. Mana saudara mara yang boleh bagi kerja. Betul. Dan cita-cita saya ni lebih pada tu. Saya lebih nak expand, cuba buat apa yang kita boleh sumbang pada masyarakat, kita buat. Tu sebab orang ramai, kenapa Samsul debat jadual dia sibuk? Sebab dia bayaran bukannya mahal mana pun. Tak ada. Mana ada demand sampai 5-6 ribu kalau tak dia tak datang? Mana ada? Betul tak, Datin? Kan? Datin ingat kan Datin sign tu? Wah, iya betul. Cuba tanya macam lain. Ada seorang tu lagi pula. 5,800. Tak boleh kurang. Gila betul. Apa hal kau tu? Keluar meh kau bercakap tu. Kan? Kita pada saya satu je. Jangan sebabkan bajet program tak jadi. Tu je. Sampai saya insya-Allah saya bantulah mana yang boleh. Kan saya bantu mana yang boleh. Saya faham kedekatan kekangan keuangan apa semua saya faham. Kalau boleh bayar 5,000 tapi ceramah jadi tak banyak lah. Nak buat tu dalam tahun tu. Kan bajet peruntukan untuk latihan dan sebagainya. Nah, ingat, ini dah masuk bulan nak masuk bulan 2 dah. Jadi semua staf ingat. Bajet yang kita minta tahun sebelum ni gunakan betul-betul. No Christmas shopping. Dah hujung tahun baru kau belum lembu nak habiskan. Itu bukan cara kau belanja yang berhemah. Ingat tu.
Dan kemudian prinsip yang kena ada adalah prinsip jauhari. Ingat prinsip jauhari. Ingat ni, saya bagi jauhari. Jauhari ni apa? Pertama, jujur. Jangan menipu. Bekerja jangan menipu. Jujur. Kalau pergi tempat tu cakap pergi, tak pergi cakap tak pergi. Kalau orang nak rasa nak merasuah tu, dia nak bagi duit kat kita, tolong report pada pegawai kita. Biar pegawai tahu. Penguasa ingat, bila pergi kadang orang try nak hulur pun maklum je. Takut ada orang pusing cerita. Dia kata kita dah ambil dah pun. Kata. Sedangkan kita tak ambil, maklumkan. Kalau perlu buat laporan polis, buat laporan polis. Ada cover report. Jadi makna kita dah buat dulu tindakan-tindakan sepatutnya. Jangan ambil jangan main-main. Ini zaman viral ni jahat tau, jangan main-main. Orang tak buat pun dia kata buat. Sorry, orang tak buat pun dia kata buat. Betul. Saya pernah kan bila orang masuk dalam pejabat tu kan nak hulu-hulu duit ni, jadi apa saya buat, siapa yang puak kuasa yang jaga kaunter undang-undang tu, jabatan undang tu, bila saya nak jumpa dengan sekejap bos, ni ada seorang ni nak jumpa peniaga. Okey, masuk, panggil ni masuk. Dan masuk, yang jaga kat kaunter tadi pun ikut masuk sekali. Dia akan berdiri dekat pintu, dia akan tunggu, dengar apa perbualan saya dengan dia. Ada saksi, terpaksa. Ini zaman dia, jangan main-main. Kau janganlah pergi jumpa peniaga, saya sendiri yang kau jumpa. Kau jumpa lah peniaga, konon peniaga tu nak bincang sikit, nak guning. Bap, tiba-tiba perempuan duduk kat peha kau, pap, dia ambil gambar. Pitam kau. Dia pegang tolor kau sampai penjen. You know what I mean? Tak, maksud tu, istilah pegang tolor tu, dia pegang kau lah. Bukan pegang tolor betul-betul pegang. Payah juga ayat tu kan. Betul. Ni cerita betul. Benda ni jangan. Sekali kita terbabit dengan orang, dia cakap, oh kita kawan-kawan mah, oh, tak ada mana tau. Percaya cakap saya. Kalau dia betul lah, contoh limau kan, limau tadi. Limau kayu Cina tu kan. Kalau betul, tak, saya memang kasih dekat semua. Jangan nak bohong. Kalau betul dia bagi, dia kena buktikan dia bagi kat seluruh taman-taman perumahan ni pun dia bagi. Baru boleh kita ambil. Tak ada mana dia bagi kita sebab ada kepentingan. Cuba kau duduk kat bus stop tu. Kau tak ada apa-apa. Kau tak kerja, kau tak ada apa. Adakah dia bagi? Tak ada. Saya nak bohong. Jadi, dalam kerja kita kena jujur. Kedua, amanah. Amanah dalam kerja kita. Nabi kata apa? La imana liman la amanatalahu wa la dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Setiap kali pimpinan pagi, semua ada ikrar integriti. Semuanya ikrar bebas rasuah. Tapi ikrar tu janji. Tapi jangan kita langgar. Sebab kalau kita langgar tu tanda orang tak beriman. Tu tanda orang tak beragama, kata Nabi. So tolong jaga amanah kita apa. Masuk kerja pukul berapa? Masuk kerja pukul 8. Ada ke buat fleksi lagi 8.30 balik pukul 5.30? Jangan buat lagi dah. Bos saya tu cukup marah. Sebab kenapa ni tak ada dengan apa tak ada. Semua masuk sekali 85 semua. Tak apalah, betul style masing-masing lah kan. Tapi kenapa? Bila masuk tu kadang-kadang, aduh, dia bukan terus kerja. Dia boleh membincangkan episod drama malam tadi. Takluk Cintaku. Intan Najwa dengan siapa tu? Yang hero yang berjambang tu sama. Buat tak tengok lah pula, menyampah aku kan? Macam tu lah. Bincang, jahat kan dia. Tak apa benda tu. Kau nak cakap tu betul. Ada ni marah tu. Bincang. Sampai pukul 8.30. Dah pukul 8.30. Weh, hari ni nak minum kat mana? Bincang pasal minum. Jangan bimbang wahai datin yang dipetua. Grup minum ni grup yang sama setiap hari. Dan dia ke mana dia akan makan dan minum tu bergantung kepada ketua dia. Iaitu ketua dia bergantung pada siapa yang bawa kita. Dia akan menentukan kat mana tempat minum itu. Kat mana nak minum ni? Ikut aja lah. Ikut je. Surprise dia kata. Bosan lah syek-syek minum kat Jasin. Tukarlah. Okey lah. Hari ni kita minum kat Tangkak. Gila betul. Kat Tangkak minum. Tahulah Tangkak dekat. Tapi kau buang masa banyak, betul tak? Bukan dekat pejabat masing-masing ada pantry ke? Bawa lah pada rumah. Barulah efektif kerja kita. Nampak tak? Tu keadaannya. Lepas tu kan balik lah sampai kat pejabat. Pukul 10 lebih pun balik. Jumpa orang kampung. Lah, kau kerja sini ke? Lama dah. Allah, hai, je lah minum. Nanti nak bawa lepas minum. Ngang ada lah kau minum lagi. Minum lagi. Kau sombong, kau tak nak minum aku. Ngang ada kau. Ngang minum. Lepas tu pukul 12 balik. Aduh, dah pukul 12. Kenapa?
12.30 kena jemput anak. Ini tak ada siapa nak jemput anak. Aduh, kena keluar awal ni, takut jam. Kau cover aku. 12.30 dah keluar. Lepas tu pukul 2 tak balik pejabat. 2.30 baru sampai. Teruklah jam. Orang tanya pun tidak. Teruklah jam hari ni. Aduh, pening kepala. Pening kepala lah. Nak benda. Lepas tu, sebab aku tension petang ni nak minum kat mana? Minum lagi petang tu. Tapi tak minum, dia bungkus. Bungkus kedai ni. Tak nak situ sedap. Bungkus. Dah bungkus, bawa balik. Sampai kat pejabat, baru nak kerja. Baru kerja sikit. Tengok jam dah pukul 4. Weh, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Kau bukannya tak rasa, memang kau tak kerja masalahnya. Faham? Itu yang kita tak nak ni. Lepas tu kita mempersoalkan, kenapalah banyak masalah dalam keluarga aku ni. Keberkatan. Kau sibuk pasal Facebook kau. Kau sibuk, tengok ni weh. Apa tu tengok? Buat kerja lah. Telefon tu letak dalam drawer. Jangan tengok telefon time tengah kerja. Kan waktu break kan, waduh penat dah. Bawa ambil tengok telefon. Ada emergency. Hello, bang, apa hal bang? Itulah abang ni, abang kat hospital. Oh ya ke? Pak, letak dia pun. Macam tu. Ini telefon 24 jam. Sudah tak tahu apa yang kau buat. Benda ni saya dah cek dah berlaku kat semua tempat. Kecuali Majlis Perbenaran Jasin. Alhamdulillah. Kau main lagi. Tengah mak kau tepuk tangan. Duh, sabarlah kau. Kau faham tak aku nyindir ni? Kau faham? Aduh. Betul lah, mungkin dia tak buat tu yang ditepuk tu. Kemudian apa? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Datin, saya pernah bentang paper dekat KPDNK. Sekarang ni KPDNHP lah. Bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Kenapa saya kaitkan dengan ukhuwah? Sebenarnya kebanyakan kes-kes yang dilaporkan kepada SPRM, yang dibawa kepada pihak atasan sampai tindakan, sampai memalukan dan sebagainya, semua berpunca daripada dalaman organisasi sendiri, bukannya luar. Sifat tak puas hati dengan kawan sekerja, tak boleh tengok kawan naik, tak boleh tengok jenis naik pangkat, tak boleh tengok orang tu dapat APC, mengadu, ini, dedahkan. Itu yang banyak menjatuhkan. Tu saya kata kenapa kain terlondeh. Dia sebenarnya ada ruam dekat kaki. Ruam dekat buku lali tu, orang nampak merah. Dia biarkan lama-lama makin besar. Bila dah besar, dibiarkan tanpa diselesaikan dalam peringkat dalam sendiri. Maka bila datang pakar-pakar doktor pakar, oh ni bahaya ni, orang luar. Dia londehkan kain sebab nak tengok ada tak tempat lain. Langsung benda-benda yang tak patut jumpa dah jumpa. Akhirnya yang malu siapa? Nama organisasi kita akan malu. Itu sebab adanya audit dalam tu, sahabat saya bersama UiTM. Tak payahlah kau macam tu, sakit tokak pula apa hal. Kan? Tapi betul. Bila audit dalam ni, dulu masa bermula orang tak biasa dengan audit dalam ni. Dia bergaduh dengan audit dalam ni. Kenapa pula? Kau tak faham kerja kita? Tak, dia dah tengah mengkaji dan dia kaji dah proses kerja kita. Dan dia tanya, dia nak kita, unit audit dalam ni nak bantu kita, korang kena buat kawan. Macam saya panggil tu, Zura, tengok ni, kalau kita buat lelongan macam ni okey tak? Cuba tengok proses ni okey tak? Habis duit ni kita nak letak kat mana? Hasil ni macam mana? Bincang. Sebab kita nak make sure everything is in order. Jangan kita main belasah saja. Kadang-kadang yang menjadi masalah teknikal ni yang menyebabkan kita tak boleh dapat pensijilan, star rating dan sebagainya. Punca. Korang ingat yang dapat 5 bintang tu semua bagus sangat ke? Tak ada. Dia prepare dokumen tu sejajar dengan markah yang dia nak bagi. Yang nak tolong kita siapa boleh dapat ni 5 star ni? Oh ni audit dalam. Bincang dengan dia. Oh copek lah kau naik pangkat ini. Tak adalah, tapi betul. Saya memang saya kejap-kejap panggil ni audit dalam. Kita tak, kadang-kadang ada pun dia kata, oh ya ke? Yang ni tak boleh ni. Mana boleh transfer dekat sini? Mana boleh masuk akaun peribadi? Oh ya ke? Boleh settle dalam. Kenapa nak heboh-heboh sampai keluar? Ingat tak yang JPJ, ada staf JPJ yang kena tangkap tu kan? Masalah masyarakat orang Malaysia ni, ada seorang anggota JPJ kena tangkap pasal tipu duit ini kan. Orang JPJ macam tu semuanya. Nampak tu masalah.
Bila seorang kena, memang budak-budak manja pemenang Jasin semua macam tu. Sedangkan ramai je yang berintegriti. Ramai yang memang jaga prinsip kerja ni dengan baik. Kemudian apa yang kena ada? Kena ada hikmah, kena ada kualiti adab dalam bekerja. Baik antara satu dengan yang lain, jangan jatuh menjatuhkan, kan? Adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Elok-elok perangai kat pejabat, hormat tua, sayang yang muda. Walaupun YDP itu wanita, dia tetap ketua kita. Dia telah dipilih untuk jadi ketua, jangan dipertikaikan. Bagi dia peluang untuk buat kerja dengan ikut cakap dia. Kau jangan tak boleh, dia tak boleh. Kau ikut cakap dia pun tidak. Mana kau tahu boleh tak boleh? Itu kena faham. Hati hukum taat Allah, taat para Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Hukumnya apa? Wajib. Selagi mana arahan dan perintah itu tidak menyalahi perintah Allah, buat. Nah, itu sebab kita kata tadi tentang adab. Nampak, boleh tak bantu saya ni? Ni boleh tak selesaikan ni? Oh, tak apa. Macam ni. Yang ini biasa cek ni. Ni, kadang-kadang ada kerja tu memang kerja jabatan tertentu. Jangan kita campur tangan, melainkan tanya dia dulu. Ada adab dia, prosedur dia. Mana? Budak-budak penguasa, saya nak staf penguasa. Ada penolong pegawai penguasa dia. Pembantu penguasa. Ada tak yang bawa kes-kes mahkamah? Ada? Ada? Tak ada. Apa nak kau lah tu? Aku tanya ni. Tak, macam saya dulu tu kita train budak pembantu penguasa ni, ada train 5-6 orang untuk belajar buat sebutan di mahkamah. Dia jadi pendakwa. Macam mana untuk buka kes, macam mana buat kes, kita ajar. Dah ada belum? Tak ada tapi itulah, kadang dia orang ni bila bagi tu masalah, sampai ke potang tak balik di mahkamah. Kan? Kau bawa kes bunuh ke apa macam tu kan? Wah, kes saman parkingnya kan? Sampai potang tak balik. Tak adalah. Tapi betul tu satu training yang baik lah buat. Sebab kita nak enhance ni, nak improve. Kita punya staff bukan hanya buat kerja-kerja biasa lagi. Dia kena buat multitasking. Dia faham kerja dia. Baru dia tahu, oh patutlah kita punya compound yang kena tulis clear-clear. Patutlah ini kena macam ni. Tak boleh main letak je, tak boleh ni. Pendakwaan kena buat. Saya, sejarahnya di Negeri Sembilan, bila saya bekerja di Nilai dan di Seremban tu, saya adalah pengarah undang yang pertama yang bawa semua kes. Tak pakai apron pun saya bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah. Yang kes apa? Parking, bawa pergi mahkamah. Kisah apa? Kenderaan berat, bawa. Tak pakai apron, bawa. Berniaga kat bawa semua pergi mahkamah. Sebab compound tu kadang-kadang dikoyak depan mata kau. Wah, kan? Bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah, dia pun datang. Tolonglah tuan, takkan tak boleh settle. Hari tu masa KSI, kau maki budak penguasa. Budak-budak penguasa saya, dia letak kod dekat atas tu, KALB, ada star, KALB. KA tu kurang ajar, LB tu lah yang buruk. Jadi kalau dia tu, kita dah tahu dah, bila dia datang tu, betul kau awak kutuk saya punya staff tu begini. Tak ada, saya cakap elok dengan dia orang tu. Kan? Terima kasih banyak. Ni budi bahasa. Kan? Budi bahasa. Saya memang haus tadi tu. Saya minta dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Allah menggerakkan. Siapa nama? Nasrul. Kanan tengok Nasrul ni. Bagus. Terima kasih ya. Tepilah kan. Jauh-jauh datang. Ice Mountain. Apa? Tak bersyukur tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Nasrul ya. Tapi itulah dia. Mana kata? Hikmah. Kan? Orang kata kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Maknanya biarlah jadi perangai kita elok-elok lah kayak pejabat ni semua ya. Kemudian seterusnya accountability, kebertanggungjawab. Apa yang kita buat, kita kena tanggungjawab. Jadi kena buat betul-betul. Sebab Nabi sebut, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Mana buat yang terbaik. Dia tak main, dia asbul tu asbul, asal boleh. Janji siap. Janji ada. Tak boleh, kena buat sungguh-sungguh. Jadi makna kata accountability ni kebertanggungjawaban. Makna bila kalau apa-apa jadi, kita tanggungjawab. Oh memang salah saya. Saya yang silap. Itu sepatutnya macam ni. Datin minta maaf Datin. Saya sepatutnya tak boleh ni. Jadi kita betul. Kemudian apa? Responsif. Maksud responsif ni, bila ada arahan-arahan tertentu, respon positif kita buat.
Jangan ayat tadi. Kau orang muda ni buatlah. Kau dah naik pencen dah. Tak ada mana dah. Kena buat kerja. Dan begitu juga yang terakhir sekali. Niat kita kena ikhlas. Ikhlas. Jangan bekerja ni sebab nak naik pangkat saja. Jangan bekerja ni sebab nak habuan-habuan tertentu. Tak. Percaya cakap saya. Semua staf-staf ni termasuklah yang pada jabatan-jabatan luar yang hadir ni, saya beritahu betul ke tidak. Selama ni kita pernah mengharap dia boleh tolong kita untuk naik pangkat. Dia ni boleh tolong kita untuk dapat satu kenaikan gaji mungkin. Dia ni boleh tolong kita. Tapi percaya dalam banyak keadaan berharap pada manusia kita akan kecewa. Jangan berharap pada manusia, berharap pada Allah Ta'ala. Bila berharap pada Allah Ta'ala, tak dapat, tak apalah, belum ada rezeki. Itu aja. Apa nak pening-pening kepala? Kan? Saya dulu macam tu ya. Kadang-kadang YDP ni kan, bila pengarah tertentu je dapat pergi luar negara. Kita menyampi Sabah je. Contohlah kadang kan, bukan Datin lah, tempat lain lah. Saya dulu menyang, kalau pergi New Zealand dapat dia. Mesti pengarah bangunan dengan pengarah ni dapat. Dia tak apa di bodek bos tu ke, tak tahulah. Kita tak nampak, tak apa nak macam mana, sabar lah. Rupa-rupanya, hikmah ni apa? Bila saya berceramah sekarang, kawan-kawan saya kat Sabah dah ramai, dah ready nak panggil saya. Bila saya sampai, semua nak entertain saya. Semua nak lepakkan kawan ramai. Itu hikmah dia. Tapi dalam tauk-tauk ni kan, banyak negara agak saya pergi. Tadi Melbourne, Korea, Kemboja, Brunei, Kemboja, Korea, banyaklah. Macam ulang yang sama kata. Lepas itu dah PKP Makkah, Madinah, pergilah kan. Tapi satu je, syukur. Belajarlah bersyukur kan dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita mempertikaikan, kenapa ulang ni, kenapa macam ni? Tak, rezeki masing-masing. Ada orang tanya saya 2 bulan lepas, Ustaz pernah sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia tanya soalan macam tu. Saya kata dia bukan masalah tak nak sampai ke alamat rumah tu, tapi masalah orang yang duduk ke alamat tu. Pahala. Saya kata dia buta. Buta pula. Kita kena faham, rezeki ni tak semestinya sama macam kita minta. Tanyalah Datin Sapiah, ikut inginnya jadi WDP kat majlis ni. Tapi dah dia arahkan. Dah dia letakkan. Kalau dia boleh pilih, dah lama dia nak duduk kat Bandaraya Melaka. Contohlah kalau boleh kan. Kalau boleh. Kan dia lain dia dah, ataupun jaga yang kecil-kecil je. Jagalah yang lain, dia baca Perbandaran Darul Gajah ko, macam ni Ajasin ya kan. Kadang ada orang yang dah jaga yang teruk nak jaga yang kecil. Yang kecil sibuk nak jaga yang besar. Itu manusia. Tapi yang paling senang, yang paling lapang apa? Yang paling lapang adalah orang yang baca hikmah kerja dia tu, dia baca hikmah kehidupan dia, maka dia akan rasa tenang dan lapang bila bekerja kat situ. Saya tengok Datin lapang tu. Tapi borek tanggungjawab tu. Saya tengok dia duduk pun melorot dah ke sofa. Ponek jadi WDP ni. Kan dia lagi teruk daripada menteri wakil rakyat sebab pagi potong ada jadual dia. Kan tiba-tiba menteri datang kan dia nak kena pergi juga. Apa hal aku nak kena pergi pula? Kalau saya tak pergi tak boleh ke? Dia tanya dengan PA dia. Kalau I tak pergi tak boleh ke? Tak boleh Datin. Datin kena pergi Datin. Iya. Itu yang kadang-kadang Datuk YDP saya kan, mana khusus-khusus yang dia tak boleh nak pergi tu kan. You pergilah Samsul ganti I. Pergilah. Saya pergilah ke susu. Kan? Betul, bukan senang jadi ketua. Jangan minta jadi ketua. Ponek. Dia jadi YDP senang. Siapa cakap senang? Tuan-tuan, berlaku kesilapan pada Majlis Peranjasin. Ketua Menteri bukan marah korang. Dia marah YDP. Ni Sapiah, apa hal cerita ni? Datuk Sulaiman call. Tengah-tengah malam Datuk Sulaiman call. Dia lelaki pun nak peluk dia. Peluk-peluk. Dia pun minyak. Datuk Sulaiman call bang. Ajak. Hello. Kemudian bukan senang tu. Saya memahami. Lagi satu, ketua-ketua jabatan, pengarah. Saya nak tanya. Mana pengarah? Angkat tangan, pengarah ketua jabatan. Semua cuti. Salah. Ketua-ketua jabatan, dia dapat airline telefon. Berapa? 100.5. 100.5 sebulan. Maka kau haram bagi kau tutup telefon tu. Kau mati pun kena jawab telefon. Itu ayat bos aku dulu. Kedua, ketiga pagi jawab lah. Ni luar office hour pun nak kacau. Kau kena ingat, kau pengarah. Kau tak, kau berhenti. Bagi orang lain jadi pengarah. Kau nak jawab call. Kerja PBT ni 24 jam. Mana ada office hour? Tanyalah Datin. Pukul 6 kan kena pergi lah. Majlis baca Yasin ni. Pergi jugalah. Dah ketua menteri jemput semua ketua jabatan. Pergi lah. Lolap dia baca Yasin. Jago-jago Dewan Lipat Kajang tu dah kosong. Orang dah tak ada.
Kan pondek tuan-tuan. Iya, bukan senang jadi ketua. Ya. Dan dengan itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa yang kita kena buat, kita kena ikhlaskan diri kita kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat ni penting. Inna a'malu bin niat. Kita kena buat, kita kena cepat, kita kena hadir, kita kena apply. Jangan cakap aja nak berjaya. Aku nak berubah dari pekerja yang baik. Jangan cakap je, kena buat. Mantapkan keupayaan kita. Tu sebab borang SKT kau tu, jangan kau salinkan kawan kau punya. Khusus-khusus yang diperlukan. Kau habis satu jabatan sama khusus nak pergi. Lepas tu bila HR hantar khusus tu kau marah. Oh, syik khusus ni. Dah kau ikut kawan kau. Suruh. Tulilah khusus kemahiran komunikasi. Wah, macam tu. Spesifiknya penceramah di Samsul Debat. Contoh. Cakaplah macam tu. Kan? Kan? Iya. Hidup kita ni satu je lah. Saya nak beritahu kat semua. Yang saya kata tadi hikmah tadi kan. Bila Datin yang dipetua, dia baca hikmah. Aku kerja kat sini Alhamdulillah. Paling tidak aku ada staff-staff yang boleh dibentuk. Ada staff yang boleh diberi peluang. Untuk boleh diajar lagi lah. Banyak ruang untuk penambahbaikan. Sebab kata orang, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kan? Biarlah sedikit ilmu, kalau ada hikmah, maka selaut garam terasa tawar. Itu dia. Yang mana? Walaupun selaut garam, rasa masin, tapi rasa tawar. Sebab apa? Kita nampak hikmah dia. Kenapa aku bekerja kat sini? Jangan kita rasa rendah diri. Yalah kami majlis perbenaran Jasin je. Jangan macam tu. Kamu kerja kat mana? Saya kerja di pihak Pusat Tempatan Majlis Pembenaran Jasin. Firm lah. Malu ke? Jangan malu. Saya tu Majlis Pembenaran Nilai, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Masa saya di Seremban, saya jadi timbalan pengarah. Dan saya proof bila saya jadi pengarah undang-undang, saya lebih baik lagi daripada apa yang saya buat dekat Seremban. Nah, tapi sekarang dia dah bergabung jadi bandaraya kan. Banyak kan, kasihan dia orang. Banyak staff-staff yang tak niaya. Malah nak cakap lah. Bila dah jadi bandaraya tu banyak kesian. You all maintain aja. Kerja elok. Kerja rajin-rajin. Dalam pejabat, pesanan saya juga saya nak beritahu. Pertama, buang perasaan tamak. Buang perasaan tamak. Kedua, buang perasaan sombong. Kau nak belagak dengan apa? Dengan jawatan. Bukan ada apa. Saya pun dah ada kad pencen dah. Kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Hotel Muzaffar. Hotel Muzaffar Shah. Sudah tak berani nak tidur. Khabar banyak lantu situ. Dengar mufti pun kena game kat situ. Kan? Habis mufti pun kena game. Budak-budak Melaka cakap. Ya ke? Macam itulah. Hari tu saya ceramah dekat sana. Dekat Hotel Muzaffar Shah. Dekat MITC saya ada ceramah. Kan? Tunjuk kad pesara. Apa nak tunjukkan? Sampai masuk pencen tak? Pencen. Kan tak sampai pencen, mati. Tanam, apa? Bukannya kita boleh hidup sampai 1000 tahun. Kan? Jangan kita nak menongak langit, nak belagak-lagak dengan apa benda. Tak ada warna pun. Tuan Miss Pani tu. Dan sampai masuk, dia pun kadang tak sabar dah nak bersara. Oh, copek lah habis. 3 tahun lagi. 3 tahun ni, copek lah. Dia tengah 3 tahun ni tengah macam, dia tengah di awang-awangan ni. Pergilah kerja, dah tak lama lagi berhenti. Relax. Betul. Saya Datin masa mula-mula dapat kad pesara masa pencen hari pertama tu bangang kau jap seminggu. Kita dah biasa pagi-pagi kau jawapan kad kan. Lain macam apa nak buat ni? Nak ajak minum kan kawan pengarah semua kau jauh. Kan? Aduh, hai. Tapi lepas seminggu tu sibuk, sesibuk-sibuknya sampai sekarang. Terima kasihlah atas doa semua. Terima kasih banyak. Dan sebagai yang ketiganya, buang perasaan sombong. Yang ketiga, buang perasaan dengki. Jangan dengki. Dengki ni yang menjahanamkan organisasi. Dengki ni akan meruntuhkan organisasi yang kita sayangi ni. Organisasi tempat cari kerja ni. Kan? Jadi, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak perhati. Dengar dia pakai kereta baru, tak mana dia ambil duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar anak PKK semua, macam anak dia seorang pandai. Lah, kawan. Dengar haji tu yang umur 80 tu kahwin. Bini 25. Malam pertama mati tu. Ilah. Cuba elok kau bercakap. Kan? Cuba tak boleh kau sangka baik. Dengar-dengar dia baru kahwin muda. Bini 25. Dia 80. Eloklah tu ada bini yang tagap boleh jaga dia. Dia anak dia PKK semua. Alhamdulillah ada juga anak-anak staff kita yang pandai kan.
Dengar dia naik pangkat. Ya kau? Oh, Papa Al senang minta tolong. Macam tu ya. Dengar dia pakai kereta baru. Kita minum naik sedap. Nama. Tumpang yang tak payah bayar, tak payah servis. Kau duduk dan diam dalam tu. Kan? Kenapa kita nak susahkan hati kita? Kan? Kau penyakit kan tu lah dia. Bahagia letak ke mana orang perempuan? Cakap. Bahagia letak ke mana? Pandai cakap. Hati dia. Tapi masalah, kau gamar ni, mata kau gamar tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Tu masalah kita. Bila dah hilang kerja, baru tahu, kenapa lah aku dulu, kalau aku terus kerja kat MPJ tu, tak adalah hidup aku jadi macam ni. Percaya je kat saya. Kerja elok-elok. Ya? Tuan, Dan begitu juga, kan, nasihat saya lah. Nasihat saya. Untuk buang penyakit sombong, penyakit tamak, penyakit dengki, ada satu vaksin yang kita kena ambil. Bukan Pfizer, bukan Sinovac, bukan AstraZeneca. Tapi yang kita kena ambil, vaksin itu nama dia SYUKUR, syukur. Kalau syukur, kita takkan tamak. Kalau syukur, kita takkan dengki. Kalau syukur, kita takkan sombong. Contoh saya tanya, tu jam kat tangan tu siapa punya? Kita akan jawab apa? Jam kat tangan tu siapa punya? Kita tanya apa? Siapa punya? Saya punya, gitu kan? Saya punya. Soalan seterusnya, tangan tu siapa punya? So, tanya. Badan kita pun bukan kita punya. Tegamak kau jam tu kau punya. Faham tak maksud saya? Kita dulu nampak, ingat tak? Kita nampak rumah kat Alu Gajah, kita nampak rumah kat mana Melaka, besarnya rumah ni. Weh, aku ada duit so aku nak beli rumah macam ni, nak buat rumah macam ni. Hari ni kau peduli pun tak rumah tu. Sebab berlambak rumah besar yang lagi lawa lagi. Kan? Tu nak tunjukkan sementara je. Kan? Jadi pesanan saya, ambil pesanan ni. Pertama, jangan ajar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya, tapi dinilai pada bahagia. Kau bahagia ke tidak? Kita kan saya kata tadi, kerja nak jadi baik, jangan jadi kaya. Jadi kaya tak settle. Ada orang lagi kaya daripada kita. Ada satu Datuk Seri tu, saya tanya, besar rumah ni, mahal rumah ni tu. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Dia cakap, baru 4 juta, tak ada perasaan dia cakap tu. Sebab pada dia bukan belagak. Saya bercamah dekat PKNS Shah Alam. Waktu PKPB. Ustaz nak beli rumah tiny lah Ustaz. Kat kita sekarang dengan banyak rumah murah ni. Ya ke berapa? Dalam 1.2, 1.3 kau berakal ke tidak? Kau cakap ni. Sadar ke tidak? Tapi pada dia tu murah. Bukan dia belagak, memang murah berbanding 10 juta, 15 juta. Betul. Ada seorang datuk tu, saya kenal datuk tu. Datuk tu bagi saya rasa, sedap tak kerupuk ni? Sedap. Itulah. Saya dengan rumah saya sedap tu, yang kita beli kilang tu. Kenapa kau beli kilang tu? Kau belilah kerupuk tu banyak. Kau takkan faham bahasa orang kaya ni, dia lain macam tu. Itu pertama, nasihat pertama. Yang kedua, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Banyakkanlah memberi servis daripada menerima duit yang bukan-bukan. Ada ketua jabatan yang boleh suruh syarikat percetakan bayarkan duit servis kereta dia. Ada pengarah ketua-ketua jabatan boleh suruh orang yang pernah dapat job daripada dia, kononnya dapat perolehan tertentu, suruh dia settlekan kereta dia rosak kat tepi jalan. Ini perangai yang kita kena buang. Banyakkan memberi, jangan meminta daripada orang. Ini sifat yang tidak bermaruah dan tidak berintegriti. Jangan buat. Ya, ni saya pesan betul-betul ni. Kita mungkin nampak benda tu kecil macam tak ada apa-apa. Itulah punca penyakitnya. Begitu juga, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kemudian ingat Nabi pesan. Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan kemudian, hidup kita ini adalah antara B dan D. Birth and death. Hidup antara B dan D. Birth and death. Hidup dan mati.
Di antara B dan D ada apa? C. Kita ada choice. Kita ada pilihan untuk menentukan hala tuju macam mana yang kita nak ikut. Ikutlah hala tuju yang diredai oleh Allah. Dan yang terakhir sekali, ingat tak yang saya sebut tadi tentang macam mana ruam dekat kaki, kan, sampai merebak disebabkan puncanya orang dalam. So tolonglah kerjasama, jaga hubungan baik antara satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita kena bekerjasama. Ingat, kalau kau nak jalan seorang, kalau kau nak jalan laju, kalau kau nak berjalan laju, kau jalan seorang. Kalau kau nak berjalan laju, jalan seorang, tapi tak mana pergi tak tahu. Tapi kalau kau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maksudnya bekerjasama. Sebabkan kerjasamalah majlis daerah Jasin boleh berubah menjadi majlis pembenaran Jasin. Dan tak mustahil dengan kerjasama yang baik, satu hari nanti you all akan jadi majlis Bandaraya Jasin. So kuatkan semangat, bekerja dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh. Sebab Nabi dah sebut, saya ulang balik, Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukup setakat itu. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Apa-apa pun kita kena ingat, kan, dalam hidup kita ni, biar hidup bermaruah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Faham tak maksud itu? Maksud kalau mati kau nak tangkap rimau, okay, steady lah. Ni kau nak gigit anjing, mau ngelupu langsung mati, bondo kan? Biar kita hidup bermaruah, kan? So pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan terpahat di dalam jiwa, kan? Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut. Banyak kena balik musim ni. Mabilah kau. Ingat ni Melaka apa? Orang ni 9. Sebab orang ni 9 ni kata-kata adat dia banyak. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironungkan. Tenang-tenang air di laut. Sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang, mulut menyebut. Jasa baik majlis pembenaran Jasin menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Cuma